Okay, baik, saya mulakan. So before we start our lecture, our lesson, I would like to remind you, and there is apa yang nak kata, pindaan lah, ada sedikit pindaan terhadap kita punya takwim kalender akademik dan juga kepada kita punya course outline lah. Tadi masa you all tengah waiting tu, actually saya ada paparkan lah, saya testing share screen. Okay, so kali ni kena dengar betul-betul lah taklimat ya. Bukanlah taklimat, peringatan, dan kena take note dalam you punya planner ke, dalam you punya schedule apa-apa sekalipun lah. Okay, so saya share screen terlebih dahulu. Okay, mana tadi? Okay, this one. Okay, saya besarkan sikit Okay, sebelum ni saya ada mention lah disebabkan pengumuman daripada Menteri Pendidikan terhadap pengoperasian semula sekolah ataupun institusi di bawah KPM. Okay, tetapi setakat ini untuk Johor masih tak terlibat lagi lah maksudnya Johor masih lagi fasa 2. Bila fasa 1 atau fasa 2 maksudnya memang tak boleh lagi kembali ke college, sebab itu dia punya SOP lah. So kalau yang kembali yang buka pun sekolah adalah untuk tingkatan 6 sebenarnya, kelas yang exam penting. So apa-apa hal untuk college matrikulasi, kita akan tunggulah apa-apa feedback yang lain. Setakat ini untuk fasa 1 dan 2 sangat jelas. Cuma kalau you nampak dalam apa-apa maklumat daripada HGP tentang vaksinasi tu memang kena buat lah, sebab kita pun nak kena standby jugalah kalau tiba-tiba berubah kepada fasa 3, fasa 4 ataupun untuk pengoperasian semester 2 nanti. Jadi bila HCP maklumkan tentang pengoperasian bukan pengoperasian maklumat tentang vaksinasi tu memang kena buat lah. Maksudnya perlu diwar-warkan. Setiap hari sebenarnya college ni dalam tempoh pandemik ni, untuk pengetahuan semua, especially HCP lah, memang macam frontliner sebenarnya, memang kena update. Bukan kami suka-suka, memang diarahkan update berapa bilangan pelajar yang telah vaksin hari ini dan sebagainya. So itu sebenarnya prosedur yang kami kena lakukan lah, especially hal ehwal pelajar. Okay, berbalik kepada course outline. So kalau ada masalah nanti boleh tanya So kalau you lihat di sini, okay, sekejap saya nak draw. Untuk Okey, untuk minggu ini sepatutnya setiap pelajar ingatlah perkara penting yang perlu mereka laksanakan, iaitu penghantaran assignment so minggu ini. Jadi saya nampak ada pelajar yang dah hantar, so pelajar yang lain yang belum submit, inilah minggunya. Jadi kena settlekan sebab you akan ada assessment yang lain untuk subjek lain, dan juga macam untuk kimia pun ada assessment yang lain. Okay, so kalau you lihat kat sini dalam course outline yang lama, sepatutnya selepas minggu 10 adalah mid semester break. Tetapi disebabkan pindaan, ini nanti akan diedarkan lah, tapi saya bagi tahu dulu. So disebabkan perubahan ataupun pengoperasian semula institusi bawah KPM dan perubahan kepada takwim akademik, maka minggu ke-11 ditarik ke atas. Maksudnya minggu depan belum lagi mid semester break. Maksudnya minggu depan on minggu 11. Okay, lepas itu baru you cuti dari 8 hari bulan 10 hingga 16 hari bulan 10. Kita panggil dia cuti pertengahan semester lah, semester 1. Jadi pada ketika ini bukan cuti semata-mata bila kita namanya pelajar, kita bukan nak berehat di hujung minggu, kita bukan nak berehat waktu cuti pertengahan semester tu. Kita sebenarnya waktu tu lah kita kena settlekan kita punya study. Nak buat extra exercise waktu tu, nak kukuhkan konsep mana yang tak faham. Kat situlah dia dan mungkin ada kerja-kerja yang pensyarah awak beri. So jangan merungut dengan benda-benda tu sebab namanya pun student. Okay, selepas itu you tengok kat sini minggu ke-12 ada perubahan. Kalau dalam CO yang lama perubahan. Maksudnya practical test kita akan buat pada minggu ke-12. Okay, minggu ke-12 pada hari Selasa. Saya tak boleh contek kat tu. Pada hari Selasa. Pukul 4 petang lah, 45 minit petang. Dan saya bagi tahu awal, minggu ke-13 adalah dia punya lab report assessment. Maksudnya kat sini dia tulis sampai minggu 12, dia crop ni. Minggu ke-13, seminggu selepas itu adalah lab report assessment. Okay, untuk practical test dan juga lab report assessment ni akan ada taklimat khas lah. Maksudnya saya akan taklimatkan juga, especially untuk
lab report sebab penghantarannya menggunakan Google Classroom pada hari yang sama. Kalau macam assignment ni ada tempoh lagi kan, so kena dengar betul-betul lah pengumuman ataupun taklimat saya dari semasa ke semasa. Okey, ada soalan berkenaan perubahan course outline? Ada perubahan? Ada persoalan? Ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, tolong alert dengan perubahan itu. Masukkan dalam you punya planner ke, dalam you punya apa benda dalam kalender kat handphone tu boleh set siap-siap. So maksudnya untuk practical test bukan relax, kita kena buat persediaan. Okay, jadi saya nak ingatkan sekali lagi untuk assignment jangan lupa, tak perlulah saya nak melaung-laung pada 30 hari bulan. Siapa tak hantar lagi dan sebagainya. You dah cukup dewasa, due date perlu dipatuhi. Okay, so we will continue our lesson with lecture. Okay, kita start dengan lecture dulu. 4.3 orbital overlap and hybridization. Okay, tapi untuk kita belajar 4.3, dia mesti ada kesinambungan, dia adalah kesinambungan daripada 4.2. Maksudnya 4.1 Lewis structure masih mahir, 4.2 nak tentukan molecular shape masih mahir, datang daripada Lewis structure yang betul. Okay, kemudian untuk orbital overlap and hybridization ni sebenarnya kita nak belajar apa? Dia ada kaitan dengan molecular shape. Okay, jadi ini pun sebenarnya sepatutnya minggu lepas. Lecture ni sepatutnya minggu lepas. You nampak 4.2 and 4.3 ni sangat panjang. Sebab itu saya dah tak ikut course outline dah ni. Jadi untuk 4.3 ni ada contoh yang saya akan bincangkan dalam bentuk video lah. Maksudnya saya up di YouTube contoh-contoh tu. Memang tak cukup masa nak bincang dalam Google Meet. Okay, so kalau you tengok kat sini if you refer to the title, I nak masuk. Aduh, hai, siapa lagi? Okay, dah masuk belum? Dah masuk belum? Siapa tadi? Dah masuk pelajarnya? Dah, madam. Okay, so if you refer to the title of the subtopic, orbital overlap and hybridization. Orbital ni kita tahulah bila kita sebut orbital, you know from your previous lesson we have S orbital, P orbital, P tu macam PX, PY, PZ, DXY, DYZ and so on. Okay, overlap. Overlap bahasa Melayu adalah pertindihan. Okay, saya kena bagi tahu ni, takut ada yang tak faham. Pertindihan. And hybridization, bahasa Melayu hybrid lah. Hybrid. Okay, bahasa Melayu ejennya hybrid macam ni. Okay, hybrid. Tapi kalau kita belajar biologi, hybrid tu maksudnya kacukkan. Tapi dalam chemistry ni, hybridization ni nak bercakap pasal apa? Dia masih pasal mix juga. Maksudnya in other word yang paling mudah adalah mix. Tapi apa yang kita nak mix, apa yang kita nak campurkan tu adalah benda-bendanya. Okay, so kena dengar clearly. Kalau boleh take note dulu. Buat short note sendiri. Nanti bila you tengok recorded mix sepatutnya lebih faham. Okay, ni saya tak nak terangkan. Saya terus kat sini. Okay, when we are going to determine the molecular shapes of a molecule of ion, okay, previously dalam 4.2 kita gunakan satu teori, okay, apa ni yang kita panggil dia valence shell electron pair repulsion theory. Itu dalam 4.2 yang mana kita kita gunakan teori tersebut, Vesper teori itu, in order to determine the molecular shape of a molecule or ions. But in this subtopic, bila kita nak belajar pasal orbital overlap and hybridization, kita kena kenal dulu satu teori yang namanya valence bond theory. Bond ni kita tahulah, bond ikatan. Okay, so valence bond theory ni nak cakap pasal apa? So dia ada kaitan dengan apa kita nak belajar. Okay, according to this theory, a covalent bonds between two atoms is formed when a pair of electrons is shared by two overlapping atomic orbital. Okay, kalau you tengok kepada keywords yang di-highlightkan tu, a covalent bonds, okay, satu covalent bond, okay, between, okay, maksudnya sekarang ni covalent bond antara two atoms, okay, how it is formed? Okay, when a pair of electron is shared, itu kita dah belajar. Covalent bond ni dia akan terhasil kalau ada shared electron,
ataupun elektron yang dikongsikan antara dua non-metal items. Tetapi bila kita bercakap pasal valence bond theory, okay, kita nak bercakap pasal macam mana perkongsian itu berlaku. How the electrons can be shared together. Kita nak fokus kepada overlapping of atomic orbitals. Maksudnya kita faham, kita faham bahawa kalau ikatan kovalent itu nak terhasil mesti berkongsi elektron. Baru dapat bonding pair ataupun menghasilkan covalent bond. Tetapi kita nak bincang lebih detail dari segi pertindihan orbital. Okay. So, for example here, you nampak kat sini satu contoh. Ini satu contoh overlapping of atomic orbital. Okay, jadi you can see here 1s orbital overlap with 2p orbital. Tapi you mungkin tak nampak lah gambaran ni macam apa. Okay, saya bagi contoh macam ni lah. Saya tak ikut sangat slide tu punya flow. Okay, saya bagi contoh macam ni. Okay, saya start dengan satu contoh yang paling mudah. Hydrogen molecule. Okay, hydrogen molecule. Alright, so the chemical formula is H2. So if you write the electronic configuration ataupun kita fokus kepada valence electron configuration 1s1 for the first hydrogen atom and for another one hydrogen atom adalah 1s1 juga. So memang elektron dia satu dan valence elektron dia pun satu. Okey, jadi kita tahu kalau kita buat Lewis structure ataupun Lewis dot symbol, katalah saya nak gunakan Lewis dot symbol, saya akan buat satu hydrogen tu, ni dia punya Lewis dot. Okey, mungkin satu lagi tu saya nak gunakan cross. Okey, saya terpaksa bawa knowledge ini. Jadi macam mana covalent bond antara hydrogen atom ini terhasil? Oh, you kata in order to obey duplet rule, hydrogen yang pertama ni dia kena share satu elektron daripada hydrogen atom yang kedua. And same goes to the second hydrogen atom. Jadi apa yang berlaku, you kata dia akan jadi macam ni lah hydrogen. Okay, dia share satu elektron daripada hydrogen atom yang kedua. Jadi you nampak kat sini, this is a bonding pair. Ini adalah bonding pair. Okay, bonding pair elektron yang mana bonding pair elektron inilah yang sebenarnya adalah the shared elektron. Jadi kalau kita lukis Lewis structure dia akan jadi macam ni. Jadi inilah kita punya covalent bond. Okay, itu kita dah belajar minggu lepas. Tapi sekarang kita nak bercakap macam mana 1s orbital ini yang ada satu elektron itu bertindih dengan 1s orbital hydrogen atom satu lagi to form this covalent bond. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan, saya bagi contoh gambaran sahajalah ya. Ini hydrogen atom yang pertama 1s orbital. Okay, ada satu elektron and then dia akan combine dengan satu lagi hydrogen atom yang kedua. Okay, saya buat macam ni lah. Sebab nanti bila dia nak form ikatan ini yang saya bulatkan ni, dia mesti overlap. Jadi you tengok kat sini macam mana dia overlap. Okay, satu hydrogen atom yang pertama dia ada satu elektron. Hydrogen atom yang kedua dia ada satu lagi unpaired elektron kan. Jadi dia akan bertindih orbital. Okay, sekejap. Okay, sekejap dia mulalah ni. Okay, dia akan bertindih kat sini. Maksudnya 1s orbital of hydrogen overlap. Okay, 1s orbitals of hydrogen overlap akan menghasilkan satu, dekat sini kawasan yang dia bertindih ni, yang saya bulatkan, saya hitamkan ni, itulah yang menghasilkan covalent bond. Itulah yang ada dekat kawasan itu shared elektron ataupun bonding pair elektron. So hari ni kita nak belajar lebih detail macam mana covalent bond itu terhasil. Cuma kita nak bincangkan dari segi orbital overlapping. So maksudnya deeper lah, lagi detail daripada apa yang kita belajar minggu lepas, and of course lebih susah. Okay, jadi bila kita bercakap pasal orbitals overlap, okay, so apa yang dikatakan direct orbitals overlap? Okay, so you can see here the statement here. Atoms in simple molecules or ions such as hydrogen molecule, hydrogen fluoride, nitrogen molecule normally use pure S, N or P orbital in forming covalent bond. Okay, jangan pening-pening, dia nak bagi tahu je. Biasanya covalent bond tu kita tahu dia akan terhasil daripada orbital overlapping. So untuk simple molecule atau ion, apa contoh simple molecule? Hydrogen molecule, hydrogen fluoride, nitrogen molecule. Aduh, siapa lagi nak masuk ni? Sebab itulah kalau boleh masuk awal, kan, sebab orang lain beri komitmen, melainkan ada masalah.
Dah 2 suku dah, terganggu dah saya punya. Dia dah masuk belum belajarnya? Dah masuk belum? Okey, baiklah. So lepas ni saya malas nak layan lah ya. Saya malas nak layan sebabnya kesian orang lain yang menunggu dari 1.40 ni dah masuk kan. Okey. Baik, jadi sekarang ini saya dah terangkan. Right, okay. So direct orbital overlap maksudnya how simple molecules such as hydrogen molecule, hydrogen fluoride, nitrogen molecules form covalent bond in terms of orbital overlapping. So biasanya molekul ini menggunakan orbital yang pure. Maksudnya bila kita kata orbital yang pure ni, tulen ni maksudnya orbital yang belum mengalami hybridization. Pernah dengar kereta hybrid tak? Pernah dengar tak kereta hybrid? Pernah, madam. Apa yang you faham pasal hybrid car? Dia Guna elektrik ke petrol. Dia combination teknologi menggunakan elektrik and petrol kan. Maksudnya combination dua tu. Okey, kalau kita bercakap pasal, bukanlah nak belajar bio, maksudnya kalau kita nak kata dalam pertanian, kan ada juga tumbuhan ataupun pokok-pokok ataupun sayuran yang terhasil daripada hybrid kan. Jadi hybrid tu maksudnya mestilah benih itu dicampurkan. So dalam orbital overlapping ni pun sama. So kalau kita panggil dia pure orbital, maksudnya orbital itu belum mengalami hybridization ataupun mixing. Dia S, masih S lagi. Sebab dia kalau dah namanya hybrid orbital, nama dia bukan lagi S. Dia ada nama baru lah. Kan? Okey, jadi kalau untuk simple molecule ni, contohnya S akan overlap dengan S. Macam contoh apa tadi saya bagi contoh hydrogen molecule. Or P orbital overlaps with P orbital. P dengan P, S dengan S. Okey, itu contohnya lah. Okey. Ataupun S akan overlaps dengan P orbital. Itu contoh mode ataupun contoh direct orbitals overlap. Okey, ini tadi sebenarnya saya dah terangkan tapi saya tak ada nak cakap apa sangatlah. Maksudnya you nampak kat sini asalnya kita ada isolated hydrogen atom. Hydrogen atom yang terasing lah satu-satu yang mana dia ada valence electron. Okey, ini adalah gambar secara apa nak kita nak kata probability. Maksudnya kawasan inilah yang kita panggil dia s orbital yang ada elektron kat situ. Okey, so mula-mula atom itu berjauhan antara satu sama lain. So when they interact, as they move closer to each other, sebenarnya bila dia interact tu dia berdekatan antara satu sama lain disebabkan attraction sebenarnya. Electrostatic attraction. So dia akan mula nak overlap sebenarnya. Jadi you nampak jarak dia makin dekat. So dia mula overlap. So dekat kawasan yang di overlap itulah ada shared electron yang mana menghasilkan covalent bond. So saya dah terangkan tadi, nanti boleh tengok baliklah yang saya conteng tadi tu kan. Okay, so now ini contoh hydrogen molecule kalau kita gunakan orbital diagram. Macam saya buat tadi, saya tak guna orbital diagram sebab kat sini saya nak terangkan. Okay, so bila kita nak bercakap pasal formation of covalent bond, macam biasa kita akan gunakan valence electron. So you can see here, this is the valence electron of hydrogen atom which is located in 1s orbital. This is for another one. Okay, jadi sekarang nampak bila dia overlap dia akan menghasilkan covalent bond kat sini. Dekat with opposite spin. Dulu kita dah belajar mesti bila dia bertindih tu opposite spin yang berada dekat kawasan yang dia overlap. Jadi apa yang kita dapat kat sini hydrogen molecule. Okay. Alright. Okay, for other example kat sini ada hydrogen fluoride. Okay, hydrogen fluoride it consists of hydrogen atom and fluorine atom. Jadi untuk fluorine atom we have to focus to valence electron. Valence electronnya 7 kat sini. Okay, so we have to draw 2s orbital and 2p orbitals that consist of 7 valence electron lah untuk fluorine. Jadi kalau you buat kita boleh gunakan Lewis structure yang kita dah belajar, hydrogen fluoride kan. Okay, hydrogen 1 valence electron kali 1, so 1. Fluorine ada 7 valence electron kali 1, so 7. Jadi total mesti 8. Jadi kalau kita buat dia punya Lewis structure sebenarnya untuk hydrogen fluoride ni, you mesti akan buat macam biasalah ikut yang kita dah belajar. Okay, so maksudnya sini tolak 2 sebab kita dah guna, lepas tu tolak lagi 6, so dah habis. Jadi ini Lewis structure bagi hydrogen fluoride. Sekarang isunya kita nak tahu macam mana covalent bond ini terhasil. Jadi you tengok dekat sini dan tolong beri respon. Kalau you nampak kat sini 1s orbital dia ada satu unpaired elektron.
dekat 2p orbital of fluorine ada satu unpaired electron. So in order to form this covalent bond, elektron ini perlu berkongsi antara satu sama lain. So macam mana dia nak berkongsi? Sebenarnya dia berkongsi dengan melakukan pertindihan, orbital overlapping. Jadi what happen? 1s orbital of hydrogen will overlap with 2p orbital of fluorine. Ini secara asasnya macam ni lah. Ni gambar dalam buku dia lukis macam ni. Jadi you nampak dekat sini lah kawasan overlapping tu yang ada opposite spin. So ini actually represent the covalent bond dekat situ. Okay, itu asas. Okay, kalau kita lihat fluorine molecule pun sama. Okay, fluorine molecule we have two fluorine atoms. Okay, so we have to focus to the valence electron here. This one, 7 valence electron. Tapi in order to form the covalent bond, so kalau kita refer dia punya Lewis structure, so saya terus buat sajalah saya tak payah tunjuk macam mana nak kira. Okay, so dekat covalent bond, maksudnya kat sini ada satu single bond. Jadi kat sini ada elektron yang dikongsikan. Okay, elektron yang dikongsikan. Jadi ideanya you dah nampak, untuk menghasilkan covalent bond ini, mestilah elektron ini dengan ini mesti berkongsi. Macam mana dia nak berkongsi? Sebab dua-dua atom ini adalah non-metal. Jadi bila they are non-metal, they have to share, dia tak boleh transfer. So macam mana dia nak share? Orbital yang ada elektron yang nak dikongsikan tu mesti bertindih. Jadi ideanya kat sini adalah 2p, one of the 2p orbital of fluorine will overlap. Nampak? Tak kisahlah px ke, py ke, pz ke. Suruh dia tunggu sekejap, saya tengah bercakap. Biarkan dia. Okey, 2px ke, 2py ke, 2pz ke bertindih, maka kita akan dapatlah fluorine molekul seperti ini. So actually kita boleh draw macam ni lah. Kita boleh draw. Sorry ya, ni licin. Nanti bila kita belajar detail dalam tutorial saya akan tunjukkan. So ini 2p, dia akan bertindih macam ni. Ni saya lukis macam tak senonoh sikit lah sebab licin. Ini fluorine satu lagi 2p. Jadi inilah kita lukis macam ni sebenarnya. Jadi inilah kawasan yang ada apa tadi? Yang ada orbital overlapping, menghasilkan covalent bond yang dekat sini. Okay, alright. Jadinya itu secara asas nak memberikan gambaran kepada anda macam mana dia form. Covalent bond is formed from the orbital overlapping by using pure orbital. Apa maksud pure orbital? Apa maksud pure orbital, kelas? Yang tadi saya dah sebut. Pure orbital apa maksudnya? Hello? Pure orbital. Saya dah sebut tadi, pure orbital tu orbital yang macam mana? S orbital overlap dengan S orbital. Apa tak? Itu in terms how they overlap. Tapi apa yang dikatakan pure orbital? Apa yang dikatakan pure orbital? Pure orbital tu S orbital, P orbital yang belum hybrid. Keyword dia adalah P orbitals tu adalah orbital yang bukan tidak overlap. Siapa ni? Amira Syariah. Orbital yang tidak overlap lagi. Salah. Pure orbital adalah orbital yang belum undergoes hybridization. Dia masih pure lagi. Okay, nanti saya tunjukkan. Alright, okay. So now, let's continue with this part. Mode of overlapping. Ni belum lagi pasal hybrid. Nampak nak sampai ke hybrid tu pun lagi jauh ni. Okay, baik. So mode of overlapping maksudnya macam mana cara orbital tu nak overlap. Okay, there are two methods ataupun two mode. Okay, the first one is end-to-end overlapping, where when the orbitals overlap secara end-to-end. Okay, end-to-end ni senang nak cerita dalam bahasa Melayunya hujung. Kena faham. Okay, it will form sigma bond. Apa benda pula sigma bond ni kan? Okay, jangan risau. Tapi kena dengar. And we have side-to-side overlapping, where side-to-side overlapping adalah macam mana nak cakap? CC, sideways ataupun istilah lainnya sideways. Okay, sideways. Dia akan form pi bond. Okay, jadinya macam ni. Saya bagi tahu, you take note semua single bond, contoh kat sini kalau saya ada hydrogen molecule kan, you can see dia ada satu single bond, covalent bond tapi dia single bond. So semua single bond adalah sigma bond. So kalau saya ada fluorine molecule, other example, let's say I have fluorine molecule tadi kan kita dah belajar
So fluorine molecule kalau you draw Lewis structure dia, okay, dia ada satu single bond which is a covalent bond. Jadi ini juga adalah sigma bond. Okay, dalam multiple bond, okay, in a multiple bond, carbon-carbon double bond for example, okay, dia mesti ada satu sigma, satu pi bond. Okay, kalau dalam carbon-carbon triple bond, okay, dia mesti ada satu sigma dan dua pi bond. Jadi kita nak bercakap, kita nak belajar apa, macam mana sigma bond, covalent bond ini, single bond atau double bond ini terhasil. Jadi kita akan fokus kepada sigma and pi bonds lah. Jadi saya bagi tahu terus kat sini. Okay, jadi untuk formation of sigma bond, basically dia akan terhasil bila orbital tu overlap secara end to end, hujung-hujung. Contoh kat sini ni contoh, 1s overlap dengan 2p. Hujung 2p overlap dengan hujung 1s. Dapat satu sigma bond which is a single bond. Okay, tapi kalau side to side overlapping, dia adalah sisi-sisi. Dia sideways. Jadi overlap atas dan bawah, dekat situ nanti ada elektron. Yang ni kat sini dia tak tunjuk. Akan menghasilkan satu pi bond. Ni dia dah tunjuk dah ni. Sekejap saya padam yang ni nanti awak tak nampak. Okay. Okay. So you nampak kat sini ni. Okay, sekejap. Kawasan tempat dia bertindih tu nanti ada elektron. So dia akan menghasilkan satu pi bond. Ini masih tak jelas lagi sebab dia hanya bagi contoh umum. Sekejap. Okay, sideways ataupun sideways. Okay, next. Sigma bond. Okay, the sigma bond is formed from the resulting, nak guna pen pula, resulting from end-to-end overlap. Ni dah sebut, hujung-hujung. And has highest electron density along the bond axis. Okay, tak faham tu tak apa. And this sigma bond allow free rotation. Okay. And all single bonds are sigma bond. Ini saya dah mention. Okay, jadi sekarang kita lihat kat sini. Okay, how the sigma bond is formed. Okay, jadi yang pertama from end to end orbital overlap. Okay, dan dekat kawasan pertindihan itu, di situlah mengandungi highest electron density. Okay, dekat kawasan dia bertindih tu, dekat situlah highest electron density. Elektron tertumpu dekat situ. Dan untuk sigma bond ini, dia allow free rotation. Putaran dia bebas. Maksudnya single bond ni dia boleh rotate 360 degree. Dia kena faham sebab nanti dia ada kaitan dengan pi bond. Dan semua single bond adalah sigma bond. Okay, jadi macam mana cara orbital itu nak overlap secara end to end? Ini kita baru bercakap pasal contoh kat sini overlapping between original orbital. Original orbital ni maksudnya pure orbital. Okay. Jadi cara sigma bond itu nak terhasil, ideanya adalah secara end to end. Tapi macam mana dia nak overlap tu? Dia boleh jadi antara 1s overlap dengan 1s. Okay. So ideanya dekat kawasan bertindih mesti ada apa? Opposite spin electron and form sigma bond. Okay. Dia pula boleh terhasil, okay, kalau 1s orbital ataupun s orbital overlap dengan p orbital. Tak kisahlah 2p ke 3p ke, tetapi mesti p tu mesti hujung macam ni. Senang cerita kepala dia lah, kepala 2p tu kan bertindih dengan 1s lah ataupun s. Okay, contoh kat sini tadi macam saya bagi contoh hydrogen fluoride molecule, dalam tu ada hydrogen fluorine bond. Okay, dia akan overlap macam tu. Okay, cara lain adalah p orbital overlap dengan p orbital, tapi untuk menghasilkan sigma bond, ingat sigma bond dia mesti hujung-hujung. Jadi tak kisahlah 2p ke, 2p dengan 2p ke, 2p dengan 3p ke, 3p dengan 3p ke, mesti overlap secara hujung-hujung. Paling mudah kepala jumpa kepala dia, baru boleh dapat sigma bond. Okay, so dia beza. Yang inilah especially untuk P ni dia beza. Dia mesti end to end. Kalau dia sideways tadi, dia akan menghasilkan pi bond. Maksudnya you nampak ini adalah original orbital, pure orbital. Belum lagi mengalami hybridization. Maksudnya bukan orbital yang baru lah. Okay. Ini contoh dalam chlorine molecule. Okay. So now, boleh jadi juga sigma bond itu terhasil from the overlapping with hybrid orbital. Apa contoh hybrid orbital? Nampak? Bila namanya hybrid orbital, dia hasil daripada kacukan ataupun percampuran other orbital. Okey, jadi kat sini contoh untuk hybrid orbital you nampak kat sini namanya sp.
Jangan risau, lepas ni kita belajar. sp tu you tak pernah dengar pun selama ni. Jadi dia adalah satu hybrid orbital. One of the example of hybrid orbital. So let's say sp hybrid orbital overlap with p orbital. Pun boleh menghasilkan sigma bond. Okay, nampak? Ini hybrid orbital dia overlap dengan p orbital tu yang belum hybrid lagi. Okay, atau s orbital, tak kisahlah 1s, overlap dengan sp orbital, hybrid orbital pun boleh menghasilkan sigma bond. Okay, itu contoh. Ini sebenarnya banyak lagi. Bukan sp saja hybrid orbital, ada banyak lagi contoh. Okay, but for pi bond, okay, ejaannya pi, sebutnya pi bond. Okay, it is resulting from side to side overlap ataupun sideways lah. Okay, CC. And it has two regions of electron density. Bila dia overlap, maksudnya overlap secara sideway tu, hasil pertindihan tu dia ada two regions. Dua kawasan yang mengandungi elektron sangat tinggi. Okay, dekat mana? One above and one below the axis. Okay. Baik, so sebagai contoh, you nampak kat sini. Okay, sekejap saya ni. Ini adalah 2pz orbital overlap dengan 2pz orbital. Jadi pertindihan atas dan bawah ini yang kita panggil dia two region tu. Dekat kawasan sini lah ada elektron. Kita panggil dia pi elektron. Okay, so dekat kawasan itu ada pi elektron yang akan menghasilkan pi bond. Sigma bond kat mana? Sigma bond tak tunjuk kat sini. Sigma bond dia cerita lain. Jadi kawasan bertindih itu mesti mengandungi kawasan yang kaya dengan elektron. Okey, ini baru pengenalan. Okey, jadi bila kita bercakap pasal pi bond ni tadi, sambungannya dekat sini. One pi bond hold two electrons that move through both region of the bond. Ni penting. And pi bond restricts the rotation. Saya terlupa pula saya nak ni kan model, tak apa nanti saya send dalam grup. Okey, contoh kat sini kan. Ini kalau gambar rajah orbital yang sebenar. Okey, bila dia bertindih macam ni, sebenarnya kat sini ni ada elektron yang akan bertindih lah. So, bila kawasan sini ni ada elektron, dia akan menghasilkan pi bond. Jadi, dia kata one pi bond hold two electron that move throughout the regions. Okey, sebagai contoh saya bagi carbon-carbon double bond tadi. Okay, carbon-carbon double bond. Nampak? So katalah ini carbon, ini carbon. Jadi kan saya dah sebut satu pi bond, satu double bond. Satu double bond ada satu sigma dan satu pi. Kita sedang bercakap pasal pi bond ini. Jadi macam mana pi bond yang saya bulatkan itu terhasil bila 2pz, katalah 2pz ni overlap dengan 2pz. So dapatlah pi bond itu. So yang sigma dekat mana? Actually sigma tu yang dekat sini lah ada, dia tak tunjuk. Jadi kawasan yang kaya dengan pi elektron tu adalah kawasan yang dekat sini ni. Ini hasil dia overlapping ni, hasil dia overlap ni. Kawasan sini lah kaya dengan elektron yang kita panggil dia pi elektron. Jadi disebabkan itu pi elektron ni dia pi bond dia tidak boleh rotate, dia tidak boleh allow free rotation. Dia punya rotation itu terbatas disebabkan adanya sigma bond exist kat sini. So dia tak boleh rotate. Nanti saya tunjuk nanti saya rakam video sikit, saya tunjuklah pi bond dengan sigma bond. Saya bagi contoh molekul. Okey. Jadi double bond saya dah sebut consists of one sigma bond and one pi bond. Contoh in oxygen molecule you can see here one sigma bond and one pi bond. Tak kisahlah mana atas mana bawah, okey je. Okey. Other example adalah yang triple bond lah. Cuma kat sini saya nak emphasize how the sigma bond and pi bond is formed for oxygen molecule. Jadi macam biasa kita kena fokus kepada valence electron. So this is the valence electron of oxygen. Kita buat electronic configuration tu penuh pun tak ada masalah. Tapi kita nak lukis orbital diagram, kita akan rujuk kepada valence electron ya. Okay, so since oxygen is an element from group 16, it has 6 valence electron. Ini oxygen yang satu lagi. Okay, fokus yang dekat sini. Jadi kalau kita merujuk kepada Lewis structure dia tadi ini. Okay, so kita kena tunjukkan dulu macam mana sigma bond itu terhasil. Jadi sigma bond mesti terhasil bila elektron itu dikongsikan. Jadi sekarang kalau you tengok dekat orbital diagram kedua-dua atom ini, macam mana sigma bond ini boleh terhasil? Mestilah setiap atom oksigen itu dia contribute valence electron to be shared with. Jadi kat sini idenya dua ini dia akan overlap. Ini akan overlap dengan ini menghasilkan satu sigma bond.
Macam mana dia overlap? Sigma bond masih terhasil macam mana cara overlapping dia kelas? Sideways ke, side to side ke end to end untuk sigma bond? End to end. End to end. Okey, jadi katalah ini 2px. Contoh ini 2px, ini 2py, ini 2pz. So katalah yang bawah pun sama, 2px, 2py, 2pz. So you dah nampak ideanya. Oh, maksudnya sigma bond dalam oksigen molekul terhasil apabila 2py dengan 2py overlap secara end to end. Dia akan menghasilkan satu sigma bond. Tetapi untuk yang pi bond yang dekat bawah ini, mesti juga sharing of electron. Macam mana? Yang inilah pula nanti. Okey, sekejap kita tunjuk. Okey, jadi kita akan lukis dulu orbital yang terlibat saja. Kita tak payah lukis daripada 2s, nampak tak? Ini kan ada 2s, lepas tu ada 2px, 2py, 2pz. Kita hanya lukis sahaja yang terlibat. So, dia buat macam ni lah, sebab dia end to end, dia kena hujung-hujung. Tapi tak payah label 2py pun, tulis 2p pun dah okey. Jadi kalau nak ikutkan, dekat 2p tu, oksigen yang pertama dia ada satu elektron. Oksigen yang kedua, sekejap saya gunakan cursor ni. Oksigen yang kedua ni dekat 2py dia ada satu juga elektron. So dia akan overlap secara end to end menghasilkan sigma bond. Nampak? Jadi kat sini dapatlah sigma bond yang ini. Okey. Tapi sekarang nak tunjuk pi bond itu terhasil macam mana? Pi bond terhasil macam mana kelas? Secara overlapping yang macam mana? Side to side. Side to side. Apa yang akan overlap secara side to side? Contoh kat sini 2py dengan 2pz overlap dengan 2pz. So you nampak kat sini. Ni contoh 2pz. Nampak tak cara kita nak lukis mesti menunjukkan dia sideways. Overlap dengan 2pz. Nampak kat sini ada elektron. Ni saya tandakan, saya tunjuk dulu. Ini elektron. Ini elektron. Ini elektron daripada 2pz oksigen pertama. Ini elektron daripada 2pz oksigen kedua. Okay, so they will overlap. Cuma kita tak payah tunjuk dia dekat. Mendekati tu tak payah, kita wakilkan dengan curve arrow macam tu. So overlap atas bawah dapat satu pi bond. Jadi you can see here, sigma dengan pi bond ini terhasil. Yang pertama, nampak sigma bond terhasil secara end-to-end overlapping antara 2p orbitals of oxygen atoms, and for pi bond dia terhasil when the 2p, let's say 2pz orbitals overlap secara side to side, maka dapatlah sigma and pi bond dalam oksigen molekul ini. Okey, itu untuk yang double bond. Kalau triple bond dia lagi complicated sedikit lah. For example, nitrogen molecule. Okay, triple bond consists of 1 sigma bond and 2 pi bond. Jadi dalam satu triple bond ada satu sigma, ada 2 pi bond. Tak kisahlah kalau you nak buat sigma tu ke atas, pi bond kat bawah pun okey. Jadi macam mana kita, let's say soalan kata explain the formation of sigma and pi bonds in nitrogen molecule. So you kena ni jugalah. Kena tunjukkan macam tadi. Of course we have the best way, kita akan gunakan orbital diagram. Jadi let's say for nitrogen atom, the first nitrogen atom, the valence electron, nitrogen ini, nitrogen group berapa? Nitrogen group 15 kan? Ni salah ni. 3 Okay. Right? Okay, ni pun 3. Okay, yang ni dia orang tak perasan kot. Okay, tak apa. Okay, jadinya sekarang, the best way kita akan refer lah kita punya Lewis structure tu. Okay, saya lukis balik semula kat situ. Harap you nampak lah Okay, let's say sigma, pi. Okay, baiklah. So sekarang apa-apa hal kita kena cerita macam mana sigma bond itu terhasil. Sigma bond mesti terhasil apabila elektron antara setiap nitrogen atom contributes their valence electron to be shared with, dan mesti overlap. Orbital itu mesti overlap. Okay, jadi contoh kat sini, let's say saya ada 2px. Ni 2px. Ni pun 2px. Jadi orbital 2px ini akan overlap secara end to end untuk menghasilkan sigma bond. Okay, jadi kita lukis dulu mesti secara hujung-hujung. So bila dia overlap dekat kawasan bertindih, akan ada elektron yang opposite spin macam ni. Mesti opposite spin. Siapa buat spin tu sama, dia punya elektron tu sama spin, salah lah. Okay, dan menghasilkan satu sigma. Kena label macam ni ke? Ya. Mesti lukis macam ni ke? Ya. Jawapannya ya, tak ada yang tidak. Okay, and then for pi bond, there are 2 pi bonds. Jadi you dah nampak dah idea. Maksudnya mestilah 2py,
2py kat sini. Okay, ini 2pz, let's say 2pz. Masih ada 2 pi bond. Jadi yang 2py akan overlap dengan 2py secara side to side. 2pz akan overlap dengan 2pz secara side to side. Jadi yang ini contoh dia tunjukkan pi bond yang pertama. Let's say ini 2py. 2py dengan 2py. Okay, you tengok cara dia mesti opposite spin. Overlap atas bawah hanya gunakan curve arrow. Bukan curve arrow, curve line. Line yang melengkung tu. Tapi kena buat atas bawah, you akan dapat satu pi bond. Okay, so dah settle yang dekat sini lah. Jadi untuk pi bond yang kedua, you will notice that 2pz orbitals overlap. Okay, 2pz overlap. Okay, jadi dia overlap, nampak. Nanti saya ajar lively lah lukis. Yang ini hanya knowledge dulu. Dia overlap. So kita kena label seperti ini. Dapatlah satu lagi pi bond. So ini bukan bunga Kadang-kadang kalau dalam kelas saya tanya ni lukis apa? Cikgu bunga tu lukis, tak ada bunga. Ini sebenarnya semua orbital. Namanya orbital. Okey. Jadi semua yang saya tunjuk ini melibatkan pure orbital ataupun original orbital. Belum lagi melibatkan hybrid orbital. Jadi apa yang saya dah sampaikan setakat ini adalah how covalent bond form. Tak kisahlah sigma ataupun pi bond, dia terhasil daripada overlapping of pure ataupun original orbital. Okay, jadi kena faham kat situ. Okay, yang ni boleh tengok sendiri. Saya tak hide pula tadi ni. Satu hal pula sekejap enter. So boleh ni lah. Banyak pula sekejap. Terlupa nak hide sebab saya dah buat slide lain sebenarnya. Tapi rasa macam banyak pula nak kena edit. Okay. Kita pergi pada hybridization. Ini biasanya antara yang ditakuti lah oleh pelajar chapter 4 ni. Okay, so what is meant by hybridization? Okay, mixing of 2 or more atomic orbitals to form a new set of equivalent hybrid orbital. Okay, mixing, percampuran 2 or more atomic orbitals. 2 atau lebih atomic orbital. Bila kita sebut atomic orbital apa dia? SP. To form a new set of equivalent hybrid orbitals. Maksudnya, saya boleh kata hybridization in chemistry ni adalah percampuran 2 atau lebih atomic orbital untuk menghasilkan satu set hybrid orbitals yang equivalent tu setara dari segi apa? Setara dari segi shape and dia punya energy. Jadi, bila dia dah hybrid, katalah yang ni saya highlight kat sini sekejap. More atomic orbitals ini merujuk kepada apa? SP. Okay. Bila dia kata to form a new set of hybrid orbital, apakah contoh-contohnya? Okay, apakah contoh-contohnya? Saya bagi tahu terus kat sini. Boleh jadi menghasilkan SP orbital. S huruf kecil, P huruf kecil. Boleh jadi menghasilkan SP2 hybrid orbitals. Boleh jadi menghasilkan SP3 hybrid orbital. Boleh jadi menghasilkan SP3D hybrid orbitals. Boleh jadi menghasilkan SP3D2. Kita sebut SP3D2, bukan SP power of 3 D power of 2. Tak, kita sebut SP3D2. Jadi maksudnya mixing SP dan mungkin D lah. Sebab ada D tu kan. Akan menghasilkan satu set hybrid orbital yang baru, namanya hybrid orbital, dan dia akan equivalent dari segi shape dan juga energy. Okay, the spatial orientation of the new orbital is cause more stable bonds and are consistent with the observed molecular shape. Okay, Alia Shazana ni, Alia ni dah masuk belum? Ada tak kat situ? Shazlina, Alia Shazlina. Oh, tak ada. Dia nak bagi tahu ni. Lily dah masuk Okay, the spatial orientation, maksudnya kita tahu kan kalau kita sebut spatial orientation, maksudnya bagaimana orientasi orbital itu pada exist. Kan? Of the new orbital is cause more stable bonds. Maksudnya ikatan yang terhasil daripada pertindihan hybrid orbital ni adalah lebih stable, dan apa yang penting kat sini adalah dia akan konsisten dengan shape yang kita belajar dalam 4.2. So kalau kita belajar dia punya shape tu adalah 4.2, trigonal planar, maka bila kita lukis overlapping itu, kita sepatutnya mesti dapat trigonal planar juga. Okay, maksudnya dia akan relate dengan molecular shape. Okay, so now kita lihat di sini. Number of hybrid orbitals obtained equals the number of atomic orbitals made.
Maksudnya number of hybrid orbitals yang terhasil, bilangan hybrid orbital yang terhasil adalah sama dengan berapa banyak atomic orbital yang mix, yang bercampur tu tadi. Okay, and the type of hybrid orbitals obtained varies with the type of atomic orbitals mix. Maksudnya jenis-jenis tu lah tadi, sp ke, sp2 ke, dia bergantung kepada jenis orbital yang mix tu tadi. Okay, so cerita banyak pun nanti penting juga kan kita terus pergi kat sini. Okay. Ini idenya. So when one s orbital mix with one p orbital, you will get a new set of hybrid orbital. Maksudnya ini kita nak fokus kepada hybrid orbital. Okay. Namanya sp. When one s orbital overlaps with two p orbitals, you will get sp2 hybrid orbital. When one s orbital overlaps with 3 p orbitals, you will get a new set of hybrid orbital which is sp3. Okay, kalau sambung lagi, 1s overlap dengan 3p dengan 1d. Kita akan dapat set yang baru, sp3d. And when 1s orbitals overlap with 3p orbitals and 2d orbitals, you will get a new set of hybrid orbital which is sp3d2. Jadi inilah hybrid orbitals yang kita panggil hybrid orbitals yang akan juga melibatkan apa ni? Terlibat dalam pembentukan sigma bond. Sigma bond. Okay, baik. So kita teruskan. Determining the type of hybrid orbitals. So firstly, macam mana kita nak tentukan type of hybrid orbital daripada Lewis structure? Sebab kita ni nanti pelajar ni kena describe the process. So bila dia nak describe the process, dia kena predict dulu. So nak predict jenis hybrid tu apa? Mesti datang daripada Lewis structure yang betul. Okay, draw the Lewis structure. Predict the electron groups arrangement using Westphal model. Ini kita dah belajar dalam 4.2. And then deduce the hybridization of the central atom by matching the arrangement of the electron groups with the hybrid orbitals. Okay. Tak faham tak apa, saya tunjuk dekat sini. Saya terus pergi kepada contoh lah. Okay. Tapi saya kena relate dengan ni dulu. Saya kena relate dengan dua ni dulu. Apa hubungan type of hybrid orbitals dengan electron group and electron group arrangement? Sebelum ni you belajar, kita belajar tentang electron group arrangement dengan molecular shape. So sama lah. Cuma kita nak kaitkan dengan hybrid pula. So if there are two electron group, the electron group arrangement adalah linear. Kita dah belajar. Tapi kalau kita nak kaitkan pula dengan type of hybrid orbital undergoes by the atom, the central atom yang kita belajar ni adalah hybrid orbital bagi central atom. The central atom undergoes sp hybridization. If there are three electron group adalah trigonal planar, so it is sp2 hybridization. If there are 4 electron groups, the electron group arrangement is tetrahedral and the type of hybridization is sp3. 5 adalah trigonal bipyramidal. Okay, the type of hybridization is sp3d, and if there are 6 electron group, the electron group arrangement is octahedral and the type of hybridization is sp3d2. Ini asas. Maksudnya kita dah boleh agak dah. Oh, kalau central atom tu ada 2 electron group, around central atom ada 2 electron group, central atom akan mengalami sp hybridization. Dan seterusnya. Okey, ini secara asas lah. Macam mana bila saya nak highlightkan kat sini, bila 1s contoh 1s orbital overlap dengan 1p orbital, dia mesti menghasilkan satu orbital yang baru. Namanya apa tadi? sp kan? Contoh kat sini, katalah saya conteng ini adalah sp. Jadi sp ni mempunyai shape yang barulah. Dia tak mirip kepada s, tak mirip kepada p. Dia mempunyai rupa tertentu. Okey, yang ini sp2. Nampak saya dah terus tulis kat sini sp2, sp2, sp2. So ada 3 dan seterusnya. Jadi you nampak dia punya arrangement tu, dia punya arrangement of hybrid orbitals sama dengan yang kita belajar sebelum ni lah. Linear, trigonal planar, maksudnya relationship dengan electron group arrangement. And the bond angle also. Okay. So dalam slide saya yang tadi saya dah edit sebenarnya ada yang ni lah. Saya dah pemudahkan. Maksudnya ini rupa secara asas kalau sp hybrid orbital. Maksudnya sekarang ni you kena faham bila
macam mana saya nak kata satu S mix dengan satu P, dia mesti dapat SP kan? Setuju atau tidak? Setuju? Setuju tak? Betul. Setuju. Jadi berapa SP orbital yang terhasil? 1S, kalau siapa yang nampak kamera tu, 1S dengan 1P mesti menghasilkan 2 SP hybrid orbital. Kalau dia 1S campur dengan 2P, dia menghasilkan 3 SP2 hybrid orbital. Sebab tu they are arranged dalam bentuk trigonal planar. And same goes to tetrahedral. 1S plus dengan 3P orbital kan. So total 1S dengan tambah 3P, 4. Jadi akan dapat 4 hybrid orbital yang baru. Namanya apa? SP3. And seterusnya lah untuk SP3D dan juga SP3D2. Okay. Jadinya sekarang bentuk ni kita tahu. Sebab bila kita nak lukis overlapping nanti kita akan lukis macam ni lah. Okay. Jadi saya bagi contoh yang simple-simple ni saya boleh bagi contoh kat sini lah. Okay. SP hybrid orbital. Okay. Kenapa? Biasanya saya suka tanya pelajar, kenapa kita central atom yang kita belajar ni, hybrid ni, SP ke, SP2 ke sampailah SP3D2 tu adalah untuk central atom. Unless stated in the question ada kalau soalan tu dia punya central atom tu lebih daripada satu, kemungkinan central atom yang lain pun akan mengalami hybrid. Okey, kenapa sebelum ni tak belajar hybrid pun? Kenapa? Ada simple molecule, ada pula molekul yang central atom tu kena hybrid. Jadi sesetengah molekul central atomnya perlu hybrid sebab hybrid tu maksudnya apa? Kacuk, mix Sebab nanti dia tak dapat, kalau dia tak hybrid, dia tak akan dapat molecular shape yang kita predict sama dengan Vesper theory tu. In order to get the same molecular shape predicted by using Vesper theory, so that's why the central atom must undergoes hybridization. Okay, for example here I have beryllium chloride. For example, saya ada beryllium chloride. Okay, tips yang pertama, mesti lukis Lewis structure kalau boleh dalam bentuk shape dia terus lah. Dalam bentuk shape dia terus. Okay, beryllium chloride, BeCl2, sorry. Beryllium chloride. Okay, jadi macam mana kita nak jelaskan? So this is how we are going to explain the process of hybridization undergoes by beryllium atom. Okay, first kita kena lukis Lewis structure dan molecular shape. Jadi kat sini dah settle. So you nampak beryllium chloride bentuk dia linear and around beryllium atom there are 2 electron groups. Ni kena dengar betul-betul. 2 electron groups and 2 sigma bond. Jadi bila kita nak menjelaskan proses hybridization itu, kita nak terangkan bagaimana sigma bond ini terhasil. Terhasil dari segi orbital overlapping. So oleh kerana kita lihat kat sini, beryllium ni, dah saya dah bagi tahu, beryllium ni kalau you tengok dalam slide tu dia undergoes SP hybridization. Kenapa beryllium mengalami SP hybridization? Macam mana kita boleh tahu kelas? Macam mana kita boleh tahu? SP tu mengalami, beryllium tu mengalami SP hybridization? Kita tengok apa? Number of what? Baru belajar tadi, number of what? Number of electron group. Number of electron group around the central atom. So, saya nak tanya, berapa electron group around central atom beryllium? Saya dah bulatkan tu. Berapa kelas? 2. 2 kan? So, you patah balik slide tadi. Kalau 2 electron group, what is the type of hybridization undergoes by beryllium? Apa dia punya type of hybridization? Mana tadi? Nampak dia apa? Kalau 2? SP. SP. Itu tips dia. Tengok dulu daripada Lewis structure ataupun molecular shape yang kita dah lukis, berapa electron group around the central atom. So if there are 2 electron group, the central atom undergoes SP hybridization. Jadi saya dah buat ni tadi kan. Sebab hanya beryllium yang mengalami hybrid. Klorin tu tak mengalami hybrid. Jadi kita settlekan beryllium dulu. Okey, jadinya sekarang electronic configuration of beryllium adalah as it is. Ini untuk surrounding atom. Surrounding atom kita kan klorin, tapi kita nak settlekan beryllium tu dulu. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana beryllium itu mengalami proses hybridization. Maksudnya proses apa? Nak mixkan satu S dengan satu P dia tu. Okey, kita fokus kepada valence electron dia, which are located into S orbital. So we have to draw the partial orbital diagrams. Seperti ini. Tulis dulu
Lewis structure, electronic configuration mesti buat, lepas tu kita akan buat orbital diagram untuk valence electron sahaja. Okay, so there are three stage. Yang pertama sekali adalah ground state. Ground state ni maksudnya sebelum dia mengalami hybridization. Okay, maksudnya sebelum beryllium tu mengalami hybridization, elektron valence dia berada dekat mana? Dekat 2s and 2p. Okay, dekat 2s and 2p. Jadi nampak kat sini, dia lukis 2s orbital ada 2 elektron. 2p dia sebab beryllium kan berada pada period tu, actually dia ada 2p tapi empty lah. So 2p kita kena buat juga dia punya orbital diagram tapi kosong. Dia tak ada elektron lagi. Okay, dalam keadaan asas ground state, valence electron tu berada pada 2s orbital. Okay, now since there are 2 electron groups around the beryllium and there are 2 sigma bond. Okay, saya padam ni sikit sebab takut keliru. Okay, there are 2 sigma bond. You nampak kat sini ada 2 sigma bond. Okay, tengok dekat ground state, you dengar ayat saya, you boleh fikir sepatutnya. Kalau beryllium ni nak form 2 sigma bond, kan? Dia kena ada 2 unpaired electron. Dia kalau beryllium nak form 2 sigma bond, beryllium perlu ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Ini kita panggil paired elektron, elektron yang berpasangan. Tapi sekarang ni dia nak form 2 sigma bond, dia mesti ada 2 unpaired elektron. Jadinya sekarang macam mana beryllium tu nak wujudkan 2 unpaired elektron, 2 elektron yang tidak berpasangan? Boleh, dia boleh buat dengan memindahkan 1 elektron from 2s orbital is promoted to 2p orbital. Maksudnya dia boleh buat dengan memindahkan salah satu elektron dia daripada 2s ke salah satu 2p orbital yang kosong itu. Jadi kita akan ada satu lagi stage ataupun proses yang namanya promotion of electron. Nampak kat sini, selepas dia pindahkan, when after 1 electron from 2s orbital is promoted to 2p orbital, kita dapat ini. Dah dapat belum 2 unpaired electron? Dah dapat belum? 2 elektron yang tidak berpasangan untuk beryllium. Dah dapat belum? Hello, dah dapat belum? Dekat slide tu dah nampak? Dah kan? Inilah maksudnya sekarang ni, ideanya kenapa perlu ada 2 unpaired electron ni? Sebab nanti dia nak overlap. Dia nak overlap untuk menghasilkan sigma bond itu dan juga mesti shape dia sama dengan yang kita predict. Tetapi kalau beryllium tu tak hybrid kan, maksudnya dia guna je S dengan 2s dengan 2p ni overlap dengan klorin, dia tak akan dapat bentuk linear. Okay, jadi apa yang berlaku, so kita dah tahu kalau dia ada 2 electron group around the central atom, dia mesti mengalami sp hybridization. Jadinya sekarang apa yang berlaku, dia kena mixkan dulu 2s ini dia kena mix dengan 1 2p orbital yang ada elektron tu. So kita ada satu lagi proses yang namanya sp hybridization. So bila dia lakukan proses hybridization, apa yang berlaku, 2s mix dengan salah satu 2p itu, maka kita dapat satu set yang baru. Namanya apa? sp hybrid orbital. Okay, sp hybrid orbitals. So apa yang berlaku pada 2 lagi kotak kosong itu, kita panggil dia empty 2p orbitals yang tak ada elektron. So yang akan terlibat dalam pembentukan sigma bond tu tadi yang mana? Yang ini. Okay. Baik. Jadinya sekarang saya nak sambung, saya habiskan kat sini sebelum kita sambung tutorial. Okay, saya nak gunakan slide kosong lah, senang sikit. Okay, jadinya sekarang saya lukis semula. Okay, tadi sp hybrid orbital kan? Of beryllium. Ini untuk siapa? Beryllium. Okay, so kalau saya buat kotak, sorry lah kena buat betul-betul sebenarnya. SP, ada 2 lah sebab tu ada 2 kotak. Sebab 2 sp orbital. So sini 1, sini 1. Okay, yang empty tu, baki dia ada 2 kotak kosong, kita akan labelkan sebagai empty 2p orbital. So ini tak akan terlibat dengan overlapping. Okay, sekarang kalau kita lihat dia punya Lewis structure, okay, saya lukis balik Lewis structure kan. Okay, maksudnya sekarang macam mana sigma bond ini terhasil? Sigma bond yang berada pada beryllium ini boleh terhasil. Mestilah beryllium akan contribute electron to be shared with chlorine. Chlorine pula dia punya valence electron adalah 3s2, 3p5.
3s2 3p5. So kalau saya buat orbital diagram yang macam ni, yang line sahaja sebab nak cepat, dia kan macam ni, 3s2 3p5. 1 2 3 4 5. Jadi maksudnya akan ada 2 klorin yang macam ni, 2 klorin. Saya buat satu je. Jadi you nampak tak idenya? Ini salah satu daripada sp hybrid orbital of beryllium akan overlap dengan ini. Dapat 1 sigma. Yang ini dia akan overlap dengan klorin yang kedua yang ada satu juga unpaired elektron, dapat satu lagi sigma. Jadi ideanya macam mana rupa sp tadi? Sp mesti rupa dia linear kan? Saya dah tunjuk. Sp rupa dia linear. Nama ini yang susah ni nak lukis. Kena buat video lukis guna atas kertas lukisan. Sebab ni licin. Okey, sekejap ada tak ni? Okey, sekejap saya pergi yang sini dulu. Ni nanti sekejap lagi saya bincang. Okey, kejap. Jangan lukis je. Okey, start dengan beryllium. Sp. Lukis macam tu. Okey. Jadi sekarang Sp ada 2 loops. Sebab 1s campur 1p dia akan dapat 2 hybrid orbital. Okey, dekat Sp ini dia akan ada apa sebenarnya, saya conteng Dia akan ada 1 2 unpaired elektron. Datang daripada mana kelas? Datang daripada you tengok dekat orbital diagram tadi. Kan ada 2 unpaired elektron. So sekarang ni dia nak membentuk sigma bond ini, dia akan overlap dengan klorin. Okey, nampak dia akan overlap dengan klorin kat situ. Okey, so saya padam sekejap yang belakang tu, nampak tak? Nampak? So klorin daripada mana? 3p of klorin tadi. So bila dia overlap dapat 1 sigma. So sp hybrid orbital beryllium yang satu lagi tu macam mana? Sama juga, dia akan overlap dengan klorin yang kedua untuk menghasilkan sigma bond. Jadi bila dia overlap, dekat kawasan dia overlapping itu akan ada paired elektron yang opposite spin. Dapat satu lagi sigma. Maka you nampak tak bila dia overlap, you nampak tak bentuk dia adalah linear? Nampak tak? Nampak tak bentuk orbital tu linear? Nampak. Nampak kan? Jadi kita bercakap sekarang ni bila dia overlap, kenapa dia kena hybrid? Sebab dia nak dapatkan shape yang tally dengan yang kita predict guna VSEPR. Jadi bila dia kata, you nampak kat sini, each beryllium chlorine sigma bond is formed by overlap of 1 sp hybrid of beryllium atom and 1 3p orbital of chlorine atom. Maka dapatlah 1 sigma, 1 sigma. Jadi kita kena relate pula dengan molecular shape. Okay, two equivalent of sp hybrid orbitals that lie 180 degree apart. Yang mana kita predict daripada VSEPR theory untuk tentukan shape. Jadi dia nampak kat sini electron group arrangement adalah linear, molecular shape juga adalah linear. Jadi kalau lah mungkin ada yang bertanya kenapa beryllium tu perlu hybrid. You try, kalau tak hybrid you tak akan dapat linear. Sebab S nak overlap dengan 3p klorin, lepas tu ada beryllium lagi yang ada P, memang tak akan dapat. So saya nak mudahkan awak, maksudnya sesetengah central atom dia perlu hybrid untuk dapatkan shape yang sama. Kita nak tunjukkan formation of covalent bond dan juga shape yang terhasil itu mesti sama dengan kita predict menggunakan VSEPR theory. Okey, last sebelum saya tamatkan dan saya nak sambung dengan tutorial, saya nak bercakap pasal energy. Okey, untuk bercakap pasal energy, saya rujuk gambar rajah yang ini. Pernah keluar soalan final. Dia suruh terangkan proses hybrid guna gambar rajah ini. Okey, jadi kalau you tengok kat sini, okey. Ini asalnya isolated beryllium atom sebelum mengalami hybridization dia ada elektron valence berada pada 2s orbital saja. Okey, you nampak tak arrow ni? Ke atas energy makin bertambah. It shows that 2s orbital has lower energy compared to 2p. Okay, so bila dia nak hybrid, bila dia hybrid, mix tu maksudnya hybrid kat situ, maka dia akan hybrid apa? Dia akan lakukan promotion of electron. Satu elektron ini dia akan pindahkan ke 2p orbital. Maka proses hybrid pun berlaku. So bila hybrid berlaku, dia menghasilkan satu orbital yang baru, namanya sp hybrid orbital. Jadi sp hybrid orbital ni tenaga dia very stable, tak terlalu rendah, tak terlalu tinggi. So dia berada in between antara tenaga 2s dengan 2p. Ini penting kalau soalan suruh buat macam ni you kena buat. Dan ini adalah energy bagi 2p orbital yang empty tadilah. Jadi ini adalah tenaga kita nak tunjukkan energy for sp hybrid orbital.
Jadi itu yang berlaku lah. So kalau gambar rajah dia sebenarnya pasal hybrid SP tu yang ni. Nampak bila 2S dia overlap dengan katalah 2PX dapat hybrid orbital namanya SP. So mirip dia tak nampak macam S sangat, tak nampak macam P sangat. Dia campuran dua-dua tu. Jadi kita simplify dapatlah bentuk dia tadi. Kalau SP tak payah lukis macam ni. SP you just lukis macam ni saja. Alamak. Macam mana gambar yang saya buat tu? Yang ni tadi. Ni saya end saja saya end sekejap. Guna ni saja. Tak guna my view board susah. Kalau guna my view board animation tak boleh. Itulah dia masalah dia. Teknik apa? Teknologi ni kan. So kalau SP mesti bentuk dia begini, trigonal planar macam ni, tetrahedral macam ni. Okey, nanti saya upload video. Sesi lepas saya dah buat video tu, nanti saya up ke YouTube channel saya yang baru lah supaya lebih mudah. Saya tak payah rakam yang baru. Yang dulu saya guna yang tu je, sama je. Okey, so saya pasti memang you rasa berat benda ni, tapi tak apa, itu adalah pengetahuan yang baru. Kalau tak diajar memang tak tahulah, sebab tu kena belajar dulu. Okey, jadi saya tamatkan kuliah untuk hari ini. Kita sambung dengan tutorial, boleh? Boleh kelas? Boleh, Madam. Okey, cakap dengan Jad tak apa, dia kata lost connection. Okey, baik, ready dengan tutorial. Bagi saya masa sikit boleh tak? 3 minit sekejap